A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, banyaklah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala menkurniakan ke atas kita hamba-Nya yang tak terhingga lipoh kurnia. Banyak di kalangan nikmat-nikmat Allah yang kita duk pakai hari ni dan kita duk mengambilkan manfaat. Nah, di dalam badan kita sendiri pun tak habis nak hitung, dan di luar jasad kita yang terlebih banyak yang kita ambil daripadanya hari beranak kita kelahiran. Siapa ke hari ni yang adanya 40, 50, sementara 60 tahun tak habis nak hitung. Banyak ibu-ibu dan bapa. Ada masa pukul 8 cukup. Malam ni sama-sama kita menghayati di dalam satu sejarah. Kerana di antaranya adik-adik, di kalangan ibu-ibu, ayah mama kita, yang menyuruh saya sedikit, sama tara nak apa ni, kita nak royak di dalam apa ni, bab-bab di dalam kitab-kitab. Dan insya-Allah malam ni kita berkecek biasa. Kecek biasa nak royak katanya. Jadi saudara kita minta saya penerang sikit di antara Nabi Yaqub alaihi salam. Kerana salah satu Yaqub ni adalah iaitu anak daripada Ishaq alaihi salam. Dan Yaqub ni cucu daripada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yang asalnya anak cucu daripada Nuh alaihi salam, daripada Syekh dan Adam alaihi wassalatu wassalam. Tu kita pergi tunda naik ke atas sikit. Jadi nak ayat katanya, sebenarnya nak tanya cerita ni nak pergi teh pergi kepada Razah ataupun Palestin sekarang. Dia pergi duduk situ tu. Dia kan duduk berlaku sekarang lebih kurang. Dah di antaranya satu peristiwa yang besar berlaku di alas kita, mananya Timur Tengah, Tawan Auckland. Hal tu hak maklum dah, tak payah saya cakap banyak lah. Hari ni sama-sama kita berdoakan dengan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga selamatnya saudara kita
Itu semua adalah ia takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah takluk bagi ilmu Allah, yang Allah taala sebagai takluk taksih, iaitu menentu dah. Sedia kala lagi dah akan berlaku peristiwaan di atas muka air bumi, tak kecuali di corak mana celah bukit di dalam laut, di kalangannya katalah atas udara, di bawah bumi, lebih-lebih lagi hak kita nampak tengok ibu-ibu dan bapa di atas muka air bumi. Lebih-lebih lagi dunia akhir. Inilah ibu bapa nak notis, ia nak tunjuk kata dunia ni adalah dunia akhir. Dunia dah akhir. Rapat sutuk. Sutuk masa-masa. Sabit itulah kecuali ibu-ibu dan bapa ia tidak ada fikrah dalam gambar nasabah kepada ibadat. Hari ni hok berlaku memang kita sama-sama akan berdoa. Kerana doa ni adalah satu mustajab. Di mana tepat sesama saudara kita akan kita menzahirkan berdoa, mempermintakan dengan Allah Ta'ala. Supaya kita hari ni nak selamat hidup dunia. Bukan sementara dunia saja. Kita memang kena selamat akhirat gatik. Kerana tepat yang maqasidah kita, tepat kesudahan kita di akhirat kelak. Dunia adalah sementara saja, sebagai tempat ujian, tempat yang Allah Ta'ala nak cuba di antara iman-iman mereka. Juga kisah pada masa Nabi Nuh alaihi salam, ibu-ibu dan bapa, dan kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, kisahkan umat-umat soleh alaihi salam, kisah pada masa Nabi iaitu di Madian. Banyak kisah, cerita-cerita yang Allah Ta'ala terhambur di dalam ayat suci Al-Quran. Maka di sini ayat katanya, kita tengok benda banyak. Ra'yatul kasrah lil wahdah. Tengok perkara duk berlaku, akan barang sebelah kita tilik kepada jahat, sebelah baik. Itu semua adalah datang daripada Allah. Tengok kitanya banyak benda, banyak barang yang Allah Ta'ala beri dengan musyahadah. Dua butir tok di kepala kita ni. Tengok kita tilik tempat hujung jatuh. Tengok benda banyak. Itu daripada Allah Ta'ala satu saja. Dia benda yang dengan takluk ilmu orang panggil. Dengan mengetahuan Allah Ta'ala pada azhar lagi dah. Qadim. Nak berlaku sekian pada masa saat. Juga mati kita pun dimaki. Masa ini. Maka ayat katanya, dan kalau kita tengok sejarah para hamba Allah Subhanahu wa taala, semenjak Allah Ta'ala menjadikan langit bumi, dan antaranya wama bainahuma, barang-barang antara, semua tu bil hikmah. Ada hikmah. Walaupun Allah Ta'ala buat satu perkara tu dengan tidak ada gharad, tidak ada tujuan baginya, tapi semua tu ada hikmah. Benda ni kadang-kadang kita tengoknya benda tak ada guna, tapi bil hikmah, ada hikmah. Yang kita tahunya makan, minum, tidur, duduk rumah tu nampak manfaat bagi kita. Tapi banyak lagi hak Tuhan buat hikmah. Tuhan tak buat satu perkaranya mereka ada hikmah. Supaya kita kata buat ulasan tu. Bisa moga tu. Kalau kira tak jadi tak ada gana. Tapi ada hikmah baginya. Tapi hikmah tu salah satu, kadang-kadang hikmah yang Allah Ta'ala menjadi. Yang kita tutup ti ilmu kita tahu. Kadang-kadangnya satu hikmah kita tak tahu. Ni tepatnya. Tapi nak ayat katanya, Allah Ta'ala menjadikan Adam alaihi wassalatu wassalam. Maka turun mari dalam 124,000 Nabi. Dia mengikut daripada ulama-ulama yang takrir mari. Maknanya 313 rasul. Ataupun satunya khilaf di antaranya 314. Khilaf satu orang. Tapi hak Tuhan tercatat di dalam ayat suci Al-Quran, hak sebut satu-satunya bahkan dalam surah ayat suci Al-Quran, iaitunya
Iaitu 25 orang. Ambil daripada Adam Idris. Ni. Nah, Nuh daripadanya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka Ibrahim ni kalau kita tunda asal Yakub alaihi wassalatu wassalam. Yakub adalah satu rasul Allah yang sejawat tanya. Maka asalnya Ibrahim tatkala dia kita tunda lagi sikit. Ibrahim alaihi wassalatu wassalam ni satu dalil yang besar. Karena Ibrahim ni Khalilullah. Nah, orang tangga yang pertama juga orang banyak kesabaran. Termasuk dalam ulul azmi. Dia nombor 2 selepas Nabi kita dibilang Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Makanya reka sejarah Ibrahim ni anak dia ada 2 orang. Dah. Adik-adik semua. Nah, perhati bapa menak ayat katanya Ibrahim anak 2 orang. Satunya nama Ishak. Nah, yang kedua Ismail alaihi salam. Tapi 2 orang ni adalah 2 ibu, bukan 1 ibu. Nah, isteri Ibrahim yang pertamanya mengikut di dalam sejarah adalah Siti Sarah. Siti Sarah. Dia ni Siti Sarah ni tak salah ingat sayanya anak daripada raja Palestin lah ni lah. Di Gaza tu jugalah. Di Razah tu jugalah. Makanya anak anak raja di Palestin mana di Razah tu raja yang terbesar pada masa tu. Nah, saya nak rekah-rekah katanya setelah dapatlah Ibrahim mari beristeri dengan anak raja nama Siti Sarah. Maka duduk dengan Ibrahim isteri yang tertua Siti Sarah ni tak dapat anak. Tak dapat anak. Makanya di dalam sejarah terbaiklah 2 tu adanya nak datang pergi kepada ke Mekah. Nah, masa tu Kaabah tu ia ada tapak tak jadi sempurna mulai kerana Ibrahim bina tu selepas daripada Ismail lahir. Maka reka sejarah dia mana sepandai, dia sepandai. Mana Iraq dibucu. Ni Ibrahim asal orang Iraq. Turun mari beristeri ke iaitu di Razah. Mana dalam negeri Palestin lah. Kemudiannya di antara Palestin tu Mesir. Tu Khairu Mesir situ Egypt. Lepas tu mari kepada Saudi. Dia kelak Saudi Mesir kepada Palestin. Mana Palestin ni jatuh pada Saudi, jatuh pada Mesir lagi. Kemudian selepas tu terbaik antara Ibrahim dengan Sarah ni dengan kelama tak boleh anak, terbaik mari kena tawan. Kena igak, ia lakuh kat Mesir nak masuk Mekah. Kena tawan di situ, makanya penjagalah oleh raja Khairu, raja Mesir tu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Setelah penjara tu kemudiannya Siti Sarah tu diniat jahat oleh rajanya nak buat jahat. Tu mengikut pada sejarahnya nak buat jahat. Hingga siapa berkali-kali nak buat jahat. Semasa Ibrahim duduk dalam penjara. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak izin. Nak buat jahat sekali tu maka godo, jadilah satu bendanya jadi tak boleh buat. Nak buat jahat sekali jadi sebab kata Tuhan jaga. Setengah mengatanya jin kemari menjadikan satu rupa yang menghalangkan untuk raja tu nak buat jahat kepada Siti Sarah tak dapat. Siapa berkali-kali, dengan siapa 2-3 kali maka tuhundulah raja tu. Akhirnya raja tu tak boleh berjaga dah. Tok laki ni jadi mananya orang karamat ke, orang ada pengetahuan bijak sana. Waktu baik Ibrahim pada berjaga di situ, makanya dengan hikmat Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam dihadiahkan satu daripada bunik dia, iaitu Siti Hajar. Siti Hajar. Ni orang Mesir ni. Maka boleh Siti Hajar tu jadi nak ayat kata situ tu dengan ilham daripada Allah Ta'ala mana tak kemarah di antara Sarah isteri tua tu. Akan tetapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengandunglah Siti Hajar. Tapi berpuluh-puluh tahun duduk dengan Siti Sarah tak dapat anak Ibrahim.
Kemudian dia boleh dengan Siti Hajar tak berapa lama dah, dalam setahun 2 tahun mengandung Siti Hajar. Mengandung tu makanya dia ambil lah di antaranya isteri Hajar dengan Sarah tu mai ke Mekah. Mari ke Mekah. Mari ke Mekah tu nak royak dari sejarahnya, maka Hajar ni mari lahirlah punya anak Ismail alaihi salam di keliling Kaabah tu lah. Mana dalam kota Mekah, dalam tanah haram Mekah lah. Lahirlah anak hok bini muda Siti Hajar dia tu. Hok dihadiahkan oleh Raja Mesir saat ni. Boleh Ismail alaihi salam. Kemudian tinggal Ismail duduk situ dengan Hajar. Reka sejarahnya, maka berulanglah Ibrahim ambil Siti Sarah, dia tak boleh duduk sekali dah. Dia ada lebih kurang tu, dia dua dia gitulah. Juga supaya kita sekarang dah. Dia jadi 2, 3 ada raya lah ibu bapa. Dia menggoni dia ada sikit sebanyak. Tu kita teruk lagi. Tarah Rasulullah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pun dia kena ada. Maka piceklah Sarah wak klik ke tempat di plastik klik. Tu asal tapak nanah. Ibrahim dengan Sarah maka duduk di Mesir tu, duduk gili di antara Ibrahim dengan Hajar tu, di antaranya Palestin dengan mana Gaza ataupun Palestin dengan Mekah. Tu mengikut setengah pendapatnya digili ke Ibrahim dengan Borak tu. Borak ditunggai oleh Ismail alaihi wassalam. Itu mengikut sejarahnya. Borak tu juga dengan Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak pergi daripada Isra' dan Mi'raj. Duduk di Masjid Al-Haram, Masjid Baitullah, Masjid Kaabah di Mekah, nak pergi kepada pada Isra' kepada Kudus, iaitu Baitul Aqsa. Duduk berlaku sekarang lah di tanah Palestin tu dengan borak hok ditunggai oleh Ibrahim asal. Maka dengan borak tu juganya dipilih oleh Jibril akhirnya. Dia bui kepada Ismail naik tunggai di antaranya. Lepas pada Ismail naik pergi kepada syurga kelak. Lepas tu dengan borak tu juga Nabi kita juga menunggai juga hok nenek dia, iaitu Ismail jalan ko ni. Ismail alaihi wassalam. Maka dengan kisah di situ hak bini tua dia tu, Siti Sahrah tu. Kisah Ismail. Ismail ni lahir di Mekah. Hatulah sejarah Ismail, sejarah ke. Lepas daripada lahir ya payah ai. Maka tanah Mekah masa tu dia panggil tanah, bahasa kitanya tanah ye tak tumbuh pokok kayu-kayu. Sebatu-batu. Lo ni kalau kita pergi di Makkatul Mukarramah di Mekah tanah raya dah, ada lagi kesek-kesek tapi banyak sodak dah. Kau keliling Kaabah tu, Kaabah dia duduk tengah. Kalau kita biasa pergi kerja haji umrah, maka kita perhati tengok. Maka sekeliling tu bukit, lah ni dia banyak sodak dah. Masa pahak hari tu pun, masa su'ung itu sodak. Tapi hok learning tu, jadi seolah kata-kata dia sodak. Jadi tak ada bukit dah. Cuma ada bukit, kalau kita tengok di bukit Jabal Gubih tu sikit dah. Tempat Ibrahim salah satu di situ, ia melamar akan memanggilkan sekalian zuriat ia izin Allah Ta'ala-nya suruh naik mengunjung, naik dia tawaf upama di apa ni di Makkatul Mukarramah di Kaabah lah. Kemudian sebelah balik Sarah ni, kemudian selepas pada tunya, jadi Allah Ta'ala mentakdirkan mengikut qada dan qada Allah Ta'ala sebagai taksih Allah Ta'ala mengandung ke Sarah pun. Setelah boleh dah Ismail, kandung dah Siti Hajar alaihi salam, Hajar isteri Ibrahim, maka pihak Sarah pun mengandung turut. Mengandung turut ialah Sarah saat ni tu lahirlah satu anak jantan juga, iaitu adik daripadanya Ismail alaihi salam, namanya Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Dua orang ni anak Ibrahim. Hajar adalah Ismail. Satu anak. Hak bini baru ni. Tapi jadi bangat 2-3 tahun, maknanya dapat anak selalu dah. Setelah balik Sarah ni jadi orang panggil supaya katanya apa ni, orang panggil petakum. Hawa Hajar mengandung, dia pun tak berapa tahun mengandung pula kepada Ismail kepada Ishaq alaihi wassalam. Tapi Ishaq ni beranak tanah di Palestin. Behak Ismail beranak dalam kota Mekah. Kerana Nabi Ibrahim wagi Hajar kepada
duduk di tanah haram Mekah. Sebab itu sejarah Ismail bina Kaabah dengan ayah Ibrahim alaihissalam tu. Dibinakan ada Haji Ismail. Tempat Ismail duduk berguling situ masa dia kecil-kecil. Nah, kalau kita tengok bawah Slogemah tu. Dia panggil Haji Ismail situ. Nah. Maka sebelah mati balik Hajar ni, mati balik Ismail ni, timbul sebelah balik sejarah balik Sarah ni beranak Ishak. Adik daripada Ismail. Maka Ishak ni dana tepat, iaitu di tanah Palestin itulah. Tanah Palestin itulah. Inilah tapak Nabi yang mulia sekali-kali tanah Palestin, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berminah daripada Iraq masuk di dalam Palestin. Kisah sejarahnya. Kemudian boleh Ishak. Ishak tu anak daripada Ishak ialah Nabi Yaqub alaihissalam. Ni kisah Nabi Yaqub ni. Itu saya hundur sikit situ tu. Yaqub alaihissalam ni cucu daripada Ibrahim alaihissalam. Ialah anak daripada Ishak alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Yaqub cucu Ibrahim alaihissalam. Maka Yaqub ni, kisah sejarah situnya, rekah-rekah nak ayat kata Yaqub ni anak dia 12 orang. 12 orang daripadanya awal adalah Yahuda. Ni anak sulung daripada Nabi Yaqub. Dalam 12 orang ni semua Nabi belaka. Tapi dalam satu tu dia ada rasul seorang, anak Yaqub. Ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Ni yang ke-11 Nabi Yusuf. Yang ke-12 tak ingat Bilyamin. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ni Nabi lagi rasul. Kakak daripada Yusuf, anak sulung daripada Nabi Yaqub, ialah Yahuda. Yahuda, lepas Yahuda tu Lawi, turun mari. Sema'ung ni anak Yaqub 12 turun mari. Tapi anak sulung Yahuda. Maka kalau kira marinya, Nabi Ibrahim, syarak dianya ialah ia suhuf. Ia tidak ada kitab. Ia paling besar seperti Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil. Ini kitab daripadanya, orang panggilnya kitab Allah, Kalamullah yang terbesar. Semua dia 104 buah. Itu wajib kita tahu dengan jalan borang. Maka 4 buah besar-besar ni wajib syarat atas kita kena tahu. Katanya satu Taurat turun atas Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni kena kepada anak cucu Yaqub juga. Kau ni hani panggil Bani Israel ni. Sebelah ni. Kemudian ni sebelah Ishak ni. Turun mari tapak kaki mereka itu. Tubuh mereka itu tepuhlah dengan negeri Palestin. Asal nenek dia Ibrahim. Mari nenek dianya Ibrahim, isteri dia anak raja Palestin. Di Razah tu juga. Dan lepas pada tunya Ishak di situ juga. Yaqub pun di situ juga. Tak kalau 12 orang ni, kalau kira dalam sejarah tu, makanya 12 orang beranak tu jadi hak 10 orang lagi tu. Bilyamin dia adik lagi pada Yusuf. Dia jadi deki bihiri dengan Yusuf kerana ayah dia tu duk kasih, duk kemik dengan Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf ni kena pada cucuk Ibrahim dah. Kerana Ishak anak Ibrahim, Yaqub anak Ishak, Yusuf anak daripadanya Yaqub. Yusuf ni cucu. Kalau kita tengok daripada ayat yang ketiga, apa ni? Yang ketiga ke yang kedua? Ke yang keempat gitu lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Jadi terlalu kasih ke Nabi Yaqub kepada Yusuf ni kerana dia tahu dah. Kata Yusuf ni ialah satu daripadanya akhirlah. Boleh jadi dia ni Nabi adalah Rasul. Kerana beri mimpi kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Satu anugerah matahari yang paling besar yang cerah cuaca. Maka di antara kawan bite-bite anak-anak tu cerah yang tak benar tapi cerah juga yang semua sujud kepada matahari. Mana kita ambil mimpi ialah matahari itu kena kepada Nabi Yusuf alaihissalam.
Maka dalam hak anak dia 12 orang tu dah. Dalam hak 10 orang kakak-kakak tu, dia ada kakak sulung seorang hak nama Yahuda tu. Yahuda ni lah. Maka masa Yakub ni lah orang panggil masa Isra. Masa Yakub perjalanan malam. Bani Israel. Nah, Yakub anak dia nya Yahuda, hok kakak sulung tu. Tu dibahasa kepada Yahudi. Tapi Yahudi pada masa ni anak cucu Yahuda tu. Nah, anak Yahuda cucu Yahuda tu. Anak daripada Yakub tu. Walaupun dibahasa kepada Yahudi ni Yahudi Islam tu, reka sejarah. Yahudi ia bahasa kepada anak cucu Yakub. Yahudi dibahasa kepada anak cucu Yakub. Tapi mereka itu Islam. Kerana ambil daripadanya apa ni? Surah Sabbihisma Rabbika. Tunggu mari akhir ayat. Nah. Ialahnya Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf ia kecil daripada kitab besar-besar. Mana kecil daripada Al-Quran, pada Zabur, Taurat, Injil. Maka syarak Ibrahim dok mengepakan syarak kepada umat dengan suhuf Ibrahim alaihissalam. Maka setelah nasah wafat Ibrahim, maka Yakub pun apa ni? Ishak pun duk pakailah syarak hak ayah Ibrahim alaihissalam. Tak nasah daripada suhuf Ibrahim saat ni. Duk pakai syarak itulah anak. Cucu dia maknanya cucu Ibrahim daripada Yakub pun duk pakai suhufi Ibrahim tu dah. Suhuf Ibrahim. Mana kalamullah yang apa duk sebar daripada amal ibadat bertauhid, bak tauhid, bak semua akidah dalam suhufi Ibrahim. Nah, maknanya tidak ada turun tah Nabi Ishak, tah Nabi Yakub kerana pakai hak nenek dia Nabi Ibrahim. Juga masa Yusuf alaihissalam pun dia maki di atas suhuf Ibrahim juga. Manakala kita sekarang agak suhuf ni ialah seperti kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Maka tak kala itulah sila situ pada masa Yakub alaihissalam. Anak dia di antara 12 orang, anak sulung Yahuda saat ni tu dibangsa kepada Yahudi. Yahuda. Dibahasa kepada Yahudi tapi mereka itu Islam yang sepenuh. Bahasa Yahudi itu kaum orang panggil satu kabilah, satu kelompok daripada anak cucu anak Yakub, cucu Yakub. Cucu Yahuda Nabi siapa kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi tak kala masa tu Islam. Anak cucu Yahuda dibahasa kepadanya Yahudi itu jadi Islam. Mulai sepenuh tak ada apa-apa. Mana Islam yang selamat mengikut sebagainya Allah Rabbil Alamin, dan mana Ibrahim adalah daripada nenek. Dan pulaknya masa anak cucu daripada Nabi Yakub, anak cucu Yahuda saat ni pun berimanlah dengan Nabi mana Nabi Yusuf pun pakailah dengan daripadanya suhufi Ibrahim tu juga. Syarat semua di kalangan hak tu saja ya. Karena kitab celah tu tak ada turun. Dia pakai syarat hak nenek Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripadanya Ishak, daripada Yakub cucunya, dan Yusuf cucinya, daripada kahwin anak Yusuf, anak Yakub 12 orang pun ialah berimanlah dengan suhuf Ibrahim. Karena syarat satu tu aja. Tapi tak kala zahirkan Nabi Musa alaihissalam. Tali ia turun gi tak berapa lapis zahirkan Nabi Musa alaihissalam. Mana Nabi Musa ni daripada dia anak cucu Yakub juga. Maka turunnya kitab suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Dulu daripada turun Taurat. Semasa Fir'aun tu tak ada turun Taurat lagi. Tergelar Fir'aun di sungai ni sudah mananya akaun Fir'aun sudah Nabi Musa suruh kepada Fir'aun ni, masa celah tu Taurat tak turun lagi. Maka selepas mati tergelar Fir'aun di dalam sungai ni tegak, nasah Fir'aun habis, Allah Ta'ala wahyu kepada Musa alaihissalam, diterima satu kitab Taurat di Bukit Tursina tu. Maka bui kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Mana Nabi Musa, apabila Nabi Musa terima Taurat, maka nasahlah
suhuf Ibrahim setengah akan setengah. Maka tu anak cucu Yakub di kalangan hak Yahuda sana dibahasa kepada Yahudi kita. Di sini dia ikarkan. Islam mereka tu jadi tanda-tanda sejarah Nabi kita di dalam rupa Nabi kita ya Allah Ta'ala buat rupa Nabi akhir zaman tu dalam kitab Taurat siap dah. Maka ekalah mereka itu. Bahasa Yahuda hok beriman dengan Nabi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam anak cucu daripada Yakub ni, dia ada di antara tu turun-turun mari hok tu semua tu beriman dengan suhuf Ibrahim. Beriman mereka itu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dengan Nabi Ishaq dan Nabi termasuk Nabi Yakub nenek dia tu daripada suhuf Ibrahim. Mana mereka itu anak cucu Ibrahim yang tidak ada turun kitab. Marinya anak cucu Ibrahim hari terakhir nama Musa ni bui kitab Taurat tu lah. Dalam kitab Taurat tu lah yang disebutkan iaitu Yahudi. Tapi di sini apabila lepas Nabi Musa alaihi salam duk sebar-sebar lepas pada tu setengah daripada satu golongan hak Islam daripada Yahudi hak timur daripada suhu Ibrahim itu mari ekarkan iaitu kitab Taurat, iaitu kitab Allah Ta'ala yang dipimpinkan oleh Nabi Musa alaihi salam duk sebar serata pada masa tu lepas daripada Palestin turun pergi kepada Mesir pun duk seru di Mesir klik ke Mesir pula. Lepas dia lari daripada Firaun masuk daripada Palestin iaitu jadi ke menantu Nabi Syuaib alaihi salam dah. Nabi Syuaib alaihi salam maka selepas Firaun mati dia klik ke Mesir klik. Dia sebar umat dalam Mesir, dia sebarkan hamba Taala sebagai umatnya di Mesir dengan syarat Taurat tu lah. Nasbah kepada ibadat, nasbah kepada akidah pun hotullah daripada suhu Ibrahim pun. Nasbah akidah tu tak ada berubah. Tapi nasbah ibadat tu dia berubah mari. Nak ayat gitu. Maka pihak Yahudi lah duduk di Palestin tu juga tu engkarkan tu. Pada masa tu Yahudi pada Mesir pun dia ekar pada kitab Taurat mereka itu. Setengah pada setengah. Salah satu mereka itu kufur dengan iaitu dengan sifat-sifat Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala ada cerita dalam kitab Taurat. Begini. Pada masa tu. Makanya selepas turun Taurat tu dia bawa mari setengah tu daripada Nabi Ayub. Turun mari kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Lepas tu turun kepada turun mari celah-celah di antara lepas pada Musa tu turun nabinya Daud alaihissalam. Maka nasahkan kitab Taurat timbul pulaknya Zabur. Iaitu Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Zakaria, Nabi Yahya-nya mengikut daripada kitab Zabur masa tu. Nasah Taurat setengah-setengahnya, maka turun Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam. Lepas tu Sulaiman, tu di situ berlaku tu. Tepat bertanah Daud Sulaiman di tanah Palestin itulah. Mana jalan ni orang panggil jalan anak cucu daripada Nabi Ibrahim, lepas tu anak cucu Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, turun kepada Nabi Musa alaihi salam, turun Taurat. Lepas tu maka Yahudi ni satu fikrah yang mengingkarkan kitab-kitab Taurat. Lagama dia selepas pada tunya Yahudi beriman mereka itu dengan kitab Taurat. Akan tetapi mereka itu tak berimankan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam kitab Taurat. Maka turun selepas pada tu turun Zabur dia nasah Taurat. Turun mari kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya ada. Kemudian mari setelah situ turun pulaknya Injil kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai itulah Maryam ibu bagi Nabi Isa alaihi salam pun peranakan di tepi tu juga itu tanah Urdun. Mana tak sepada daripada Palestin juga. Jadi keliling mudah-mudah kita ambil katanya ambil daripada Ibrahim turun kepada anak cucu Nabi Yakub, cucunya Nabi Yusuf, daripada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun, Nabi Syuaib turun mari kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, akhir Nabi Isa alaihi salam. Itu anak cucu kok daripada Ishaq alaihi salam. Di situ tepat belaka. Di mana? Kawasan Urdun dan di Gaza di Palestin itulah tepat. Itu asalnya. Tapi silah kok Nabi Ismail ni adalah
peranaknya Siti Hajar di Mekah. Maka ambil daripada Nabi Ismail tu mari siapa ke Nabi kita tu duk bila dalam berjanji tu wa ba'du fa'aku tu deh mari kepada sekat Adnan tu berapa puluh lapis dah naik di siapa kepada Ismail tu turun mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil daripada Ismail nak siapa ke Nabi kita tu dikatakan ahli fitrah Atas dia hak ni lekok Ismail dia lekok mai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hak akhir sekali. Adapun kok jalan kok Bani Isra semenjak pada Yakub, cucu Ibrahim turun mai kepada Nabi iaitunya Nabi Daud, Nabi Sulaiman turun pada Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Itu beberapa kitab di antara celah tu. Seperti beriman mereka itu setangga. Nabi Yakub Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu dengan suhuf Ibrahim. Hak neneknya. Tu sekalian rasul di situ. Maka turunlah Taurat dan Nabi Isa. Itu berapa lapis dah dengan Nabi Ibrahim itu cucu-cucu cocok dah. Maka nasahnya suhuf Ibrahim, maka turun mari pulaknya. Turun marinya iaitunya Zabur bagi Nabi Daud. Sulaiman, tu duk pakai hak ayah dia. Tak nasah turun mari siapa kepada Nabi iaitunya Zakaria, Yahya. Maka lahirlah akhir sekali Nabi Isa alaihi salam. Di situ makanya nasah pulaknya Zabur. Tapi setengah nasah. Hak tak nasah pun ada turun mari. Seperti tengok supaya kita ni. Syarat Nabi Ibrahim mari turun seperti sa'i. Tawaf itu adalah syarat bagi Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tak nasah. Ayat kata ambil daripada Nabi Yakub turun mari itulah di situ berlakulah satu kabilah Yahudi yang mengingkarkan kitab Taurat kena kepadanya anak sulung titih anak sulung bagi Nabi Yakub alaihi salam juga. Tu kisah tu. Nabi kelak itu kita kena jadi kerana ni pun masa setengah je dah. Maka nak ayat katanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala dia duduk di Mekah 13 tahun. Kemudian Allah Taala berpindah mengizinkan Nabi hijrah pergi kepada Madinatul Munawwarah. Masa tu juganya dalam Madinahnya ia paling besar kelompok dua. Satu terkenal dengan Aus, yang kedua dikenali dengan Khuzra'. Biasanya Aus dengan Khuzra' ni satu daripadanya nenek. Tapi turun mari berlapis-lapis Aus pun duk pergi, duk gedebe. Laksana duduk masing dalam kota Madinah. Duk pergi teraju dalam kota Madinah. Khuzra' pun duk gedebe juga dalam kota Madinah. Seolah kalau kira mari hujung berlapis-lapis 7 lapis ke sampai 10 lapis. Orang dua beradik saja. Tak ada orang lain sekali. Orang dua beradik. Tapi kerana Allah Ta'ala hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan hijrah pergi ke Madinah dengan secaranya teliti cepat masa 10 tahun. Dengan tahun pertama Nabi ajak di antara Aus dengan Khuzra' tu jadi baik boleh. Beratus-ratus tahun duduk berai tu mustahil dah alas kita tu nak jadi baik. Aus dengan Khuzra'. Ya satu nenek saja dan nenek Otullah aja. Satu daripada ibu bapa. Tapi berlapis-lapis berpecek-pecek marinya siapa Yahudi sana juga asal daripada anak cucu Ibrahim alaihissalam belaka. Tapi dia becek-becek marinya golongan ni beriman, golongan ni ingkar daripada kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Hatu berpecah mari juga Nabi kita hijrah pergi kepada Madinah pun begitu juga. Satu golongannya dia pak besar-besar dalam Madinah. Tukar Nabi hijrah pergi. Satu di antara puak munafikin. Ya timur dah munafikin. Di Mekah tak berlaku lagi. Kerana orang nak jadi Islam beriman di Mekah ni Allahu Akbar. Dengan 100 orang lebih-lebih Nabi dah usaha tu. Orang yang beriman sungguh. Dia tak kelar dah jadi munafik. Tak belok dah hati dia. Tubuh dengan hati pergi sama dah. Mati hidup mana Islam yang salim, yang salimah kalau tina. Tapi apabila pergi ke Madinah ni selaku dia pak kepala besar-besar. Dia antaranya Yahudi dan munafik dan muhajir.
Fok hijrah sekali dengan Nabi. Akhir sekali Ansar anak tepat teh. Anak-anak tepat teh tu dia ada munafik, ada Yahudi. Duk gelomok di dalam Aus dengan Khuzra tu juga. Dia satu kepala. Tapi dengan Nabi kita ajar agama dalam Madinah. Dalam Madinah ni 10 tahun. Tahun pertama, tahun kedua berkesal. Afwajan bertalu-talu ke jadi Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walau bagaimanapun ia ketua Yahudi kalau kira mari pada kota Madinah tu. Madinah tu asalnya Yahudi dah. Sebab tu Nabi duduk di Madinah tu berapa kali pergi dengan Yahudi. Kelak mari pada Zulhudaibiyah pada tahun yang kena berperang dengan Yahudi. Nawayata acak kali Nabi kita perang dengan Yahudi. Berpuluh-puluh kali di Madinah Nabi perang tu bukan dengan musyrikin saja. Dengan Yahudi pun perang juga. Hak maklum bagi kitanya ketua Yahudi di Madinah ialah Abdullah bin Sabat. Tak gitu. Abdullah bin Ubay. Dua Abdullah. Abdullah ibnu Abdullah bin Ubay, bapak munafik. Tu dia. Abdullah bin Sabat, bapak Yahudi. Tu nak ayat katanya. Jadi Nabi duk gelomok dalam Madinah tu di antaranya Ansar, anak tepat teh Muhajir. Pecah tu baik pula munafik dengan Yahudi. Sabit itulah ayat kata Islam Madinah gemuncurkan Nabi 13 tahun ni banyak hok masuk semaya sekali dengan Nabi. Di antaranya munafik. Selaku tekah Nabi tu baik tahun yang ketiga nak pergi perang Uhud. Di situlah Nabi nyatanya munafik. Tahun yang ketiga, tahun yang pertama senyap, tahun yang kedua selaku perang Badar. Tu dengan musyrikin Mekah. Dengan golongan Abu Jahal. Abu Jahal taruh di situ. Dan golongan yang keduanya, tahun yang keduanya ialah perang Uhud. Perang Uhud tahun yang ketiga, tahun yang kedua perang Badar, tahun yang ketiga perang Uhud. Tekah perang Uhud tu nyata munafik. Ni ayat munafik Madinah beratus-ratus nyata. Kerana pergi sekerak paling kelik. Dari kota Mekah semula, kota Madinah semula. Itulah Tuhan tunjuk kata, ya Muhammad, itulah munafiqin. Walaupun mereka itu duduk sekali dengan Nabi, duduk berlarak sekali dengan Nabi, duduk sayang sekali dengan Nabi. Tapi hak Islam dengan Nabi SAW tu, mereka itu adalah banyaknya anak tepat teh hak lain daripada Yahudi. Mana Yahudi ni ada telekah dengan Nabi. Jadi di situ dah ayat katanya masa Nabi SAW, jadi Yahudi tu dia jadi bertepur dengan Nabi. Berapa kali peredah di situ. Juga masa Umar Ibn Khattab jadi khalifah. Nak boleh pergi buka Palestin semula tu. Lagu mana? Ni ayat katanya payah. Tapi dengan hebat, dengan rima Umar Ibn Khattab sekali dengan sahabat, boleh juga buka tanah Palestin. Itu masa Umar Ibn Khattab. Masuk di dalam Masjid Al-Aqsa. Mana Al-Aqsa tu. Sabit itulah masjid ni yang tertua. Dah selepas daripada mana tertua lagi lah pada Masjid Madinah. Sabit itulah semasa satu Nabi tekah Nabi duduk di Madinah, tipuan oleh Yahudi sekali-kali. Setipu-tipu ni bukan orang munafik. Yahudi sekira. Ya kerana Yahudi kiblat dia nya adalah Baitul Aqsa, Al-Qudus. Sekiranya ya Muhammad engkau berpaling daripadanya semaya lepas, dia tak setuju dah dengan Kaabah. Ya kerana kiblat dia tu Baitul Aqsa. Kalau engkau tu mengadap semaya kepada kiblat kami kepada Baitul Aqsa, nescayanya kami nak jadi Islam. Kami nak berimanlah dengan engkau ya Muhammad sebagai Allah, dan engkau adalah pemulu. Kami nak turutlah agama engkau ya Muhammad. Akan tetapi dengan gitu-gitu Nabi kitanya tertipu oleh Yahudi. Maka Nabi paling juga. Hingga sapanya beberapa bulan juga duk menghadap kepada Baitul Aqsa. Sebab itu kalau kita pergi berjumpa dengan Masjid Kiblatin, Masjid dua kiblat. Lepas pada kita pergi kepada Masjid Quba, masjid tua. Yang tertua yang Nabi terbaik daripada Mekah, binalah Masjid Quba di situ. Hingga sampai 2, 3, 4 hari duk berbecung.
duk selawat ke Nabi, duk berjumpa dengan Nabi, masuk Islam ke dengan Nabi. 4 malam 5 hari Nabi terbit gilah kepada Masjid Nabawi sekarang. Di antara tu celah tu Nabi satu kali Nabi pergi semaya di masjid satu tempat. Digelarkan masjid lah ni dinamakan masjid dua kiblat. Kerana berkhilaf, setengah ulama kata semaya zuhur, semaya asar. Makanya Nabi duk mengadap kepada Baitul Aqsa dengan selama mau mari dah. Tengok Yahudi tak ada jadi Islam seorang habaq. Ning tipu Yahudi selama mari dah. Dengan orang memelukkan agama Islam, betul-betul bertuhan dengan Allah, berasul ke dengan bernabi ke dengan masa-masa satu masa tu seperti Yahudi sekarang, tipuan sekali-kalinya mereka itu akan tak reda. Tak selagi mereka itu tu jadikan agama mereka. Turut mereka. Tunggu ajaran mereka, pakaian mereka, makanan mereka, ia tertipu sekali-kali. Sahabat yang kita paling takut sekali mereka itu. Dia kerana masa Rasulullah di Madinah pun dia tipu sekejap-kejap dah. Tipu Nabi suruh ngadak kiblat nak jadi Islam. Tapi Nabi hingga sapanya berbulan-bulan, akhir sekali setengah ulama kata 4 bulan. 9 bulan. Duk ngadak ke Baitul Aqsa. Napa tak ada riak nak jadi Islam mereka itu di antara Yahudi. Cita-cita Nabi dengan satu semaya di antara khilaf semaya zuhur dengan semaya asar, maka paling Rasulullahnya ia turun Qurannya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 2 rakaat menghadap kepada Baitul Muqaddas, 2 rakaat Nabi paling mari kepada Masjid Al-Haram, iaitu kiblat asar, iaitu Kaabah. Ni sejarah ni jadi ni ayat katanya inilah daripadanya Humi nenek daripada kita juga, iaitu ambil daripada Nabi Yaqub alaihi salam turun mari siapa kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka itu sekejap-kejap mengekarkan mereka itu. Di antaranya Taurat mereka itu yang hak beriman mereka tu ekarkan sifat-sifat Nabi di dalam Taurat. Maka di situ dah dia kemerkaan oleh Allah Taala. Ia mengaku mereka itu wali Allah. Ia pada hakikatnya bukan sekali. Mereka itu adalah syaitan. Iblis menipukan manusia sehebat-hebat daripada umat Islam, lebih laginya tipu semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi kita duduk di Madinah lagi. Sabit itulah sebut di dalam ayat suci Al-Quran, syaitan itu 2. Yang pertamanya syaitan daripadanya hatu setan, yang kedua ialah dibasuh kepada manusia. Minal jinnati wan nas. Iaitu orang yang duk goda kita, duk tarik kitanya 2 basa, 2 makhluk Allah Ta'ala, iaitu setan daripada jin dan setan daripada manusia. Na'udzubillahi min zalika. Maka akhir zaman ni hak berlaku perangai di hari ni tu benda tu benda zahir. Kita ingat ni cuba pergi kena atas anak-anak Palestin yang beriman dengan Allah, ahli sunni di sana. Lagu mana sejarah hari ni sehebat-hebat. Satu lagi yang kita kena jaga, tipu hok bahasa dalai pula. Dalai sebagai Yahudi hok dalai. Di antaranya tidak ada dengan senjata, mari dengan tipu mereka itu dengan pakaian. Tipu mereka itu dengan makan ni. Tipu mereka itu dengan perjalanan ni, dengan sosial agama hari ni kita jadi duk main automatik. Lepas sebutir gi dengan tipu dia dengan tak khabar. Lebih takut daripada tipu syaitan lagi. Syaitan tipu kita tak banyak ibu bapa. Ya kita tak nampak dia. Kita baca qul huwallah pun dia hingga dah, dia senggih dah. Baca la haula wala pun dia senggih dah. Tapi ia bahasa syaitan manusia, dia akan masuk demi sikit. Demi berkali-kali dalam badai anak cucu kita. Kita hari ni kadang-kadang kita duk pergi dengan tak sedar. Berasa kena dah kita ni, Allah tak ada apa dah lah kita ni duduk. Molek. Tapi hakikat dah. Duk tipu oleh mereka itu. Garis Yahudi alaihi laknatullah. Ni Zohir tengok berperang pada hari ni. Tengok lagu tu. Tu perangai. Maka di sini kita jaga sekali-kali hari ni.
Lepas daripada perang ni dia ada perang kita dengan Yahudi, biasa dengan Tam'on dia panggil. Hok Tam'on ni kita takut. Hak ni kita takut terheret dalam rusak agama kita. Nasara dimakai juga. Begitu juga Nasara. Tipu we ada, tapi tak kuat mana. Yang kuat Yahudi alaihi laknatullah. Insya-Allah ini kita kena jaga sekali-kali moga-moga dengan sejarah saat ni sikit-sikit sekadar dengan saya tidak ada berkitab. Itulah anak ayat katanya sebenarnya Nabi kita duduk Madinah pun dua beradik saja. Aus dengan Khuzraj. Juga hari ini duduk berlaku ni pun asal satu tu nenek. Tapi mereka ini kufur, mereka ini beriman. Maka hari ini kita kena tolonglah. InsyaAllah sama-sama kita berdoa wis selamat saudara kita yang duduk berlaku tak ada kira di mana tempat. Asal saudara satu agama, satu tunduk. Tali Allah Ta'ala satu hatta tali. Tali Islam. Cuma berpegang tu besen. Mu rambut hitam, mu mata sabung, mu cakap Cina, cakap Inggeris, mu cakap Sia. Tali satu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala, agama hatari Allah Ta'ala, Islam. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah dengan satu tali. Tali itu agama. Tali sotah. Cuma berpegang tu berbagai bangsa, berbagai cakap berbagai makanan. Tali satu, mana Islam. Kita Islam, di sana Islam. Kita beriman dengan Nabi Muhammad, di sana beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita satu Al-Quran tu, dia maupun Al-Quran tu juga. Sebut kata Islam, lainlah dengan Syiah lain semua tu. Islam Sunni satu saja. Satu tali. Tali Allah Ta'ala hatta satu. Mana agama Islam. Berpegang sebagai Tuhan Rabbil Alami, Tuhan Allah milik sekalian alam. Semua Allah Ta'ala penciptaan. Kenapa? Lain daripada makhluk itu Allah. Makhluk yang dijadikan oleh Allah. Dan pada masa Muhammad turun sampai kiamat tidak ada rasul lagi. Malaikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita yakin dah semua makhluk Islam, kamu mengucap la asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Kamu Muhammadur Rasulullah, aku pun Muhammadur Rasulullah. Itu nyata pada zahir. Islam satu bina. Islam satu tali. Hari ni kena tolong-menolong. Kita hari ni tolonglah kita dengan doa. Islam di mana tak selamat, Islam di mana dok kena tindah, dok kena nyanyo dengan doa lah. Kerana Nabi kata ad-du'a silahul mu'minin. Ad-du'a silahul mu'minin. Satu berpegang teguh. Doa senjata bagi orang mukmin. Insya-Allah taala. Duit sekut dua kita akan menyapa dengan secara duit. Tapi hak besar dengan doa. Dengan doa dia pergi dengan automatik. Barakah. Doa ni lah sebagai boleh dapat pertolongan bagi orang mukmin. Insya-Allah taala. Di mana tepat dengan doa, duk celah bukit, celah gunung, tengah laut, akan sapa doa. Sebab tu di mana saja dengan doa ni, kalau orang mengetahui kan doa akan Tuhan terima. Sekali ya ada muskilah Tuhan tak terima. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali akhir diterimakan oleh Allah Ta'ala. Mana doa hak Tuhan nak terima? Dalam berpuluh-puluh kali kita minta sebalah tu saja. Tapi dia ada sekali hak Tuhan terima, hak barakah. Adam alaihi wassalatu wassalam turun daripada langit 150 tahun. Duk doa. Akhir-akhir didoakan Nabi Adam, disebutkan kalimah Nabi Muhammad di hadapan, kalimah Nabi besar Muhammad SAW di belakang, Allah Ta'ala doa. Mana Allah Ta'ala terima doa Nabi kita. Ada Nabi Adam alaihi wassalam. Dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga kita hari ni kita berdoa. Doa minta selamat kedua ibu bapa, doa kita minta selamat kita, murah rezeki itu biasalah kita berdoa. Hari ni kita berdoa hak Islam kita dak kena tindah. Hak Islam kita dak kena ceroboh. Hak Islam kita dak kena nyanyi. Berdoa kita tiap-tiap orang, tiap-tiap berumur. Insya-Allah taala moga-moga dianugerahi, moga-moga di satu masa, satu saat dimakbulkan oleh Allah Taala kita akan maknanya
termasuk jadi saksi kita selepas pada mati. Boleh kita jawab ke hadapan Allah Ta'ala, kita tolong dengan secara tak kuasa kok lain, kita tolong akak dua tangan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Maka dengan belakang ni malam ni tu kerana saudara kita minta suruh kita royak sejarah sikit sebanyak dan penasihat untuk kitanya dapat anugerahi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan satu perkara kecubaan kita semasa hidup di dunia, lagu mana kita terhadap saudara kita. Memang tak ni. Kerana saudara kita ni orang panggil satu bina, akan tanggungjawab. Seperti kita turun dalam kubur awal-awal dah Tuhan tanya. Mana Tuhan kamu? Mana rasul kamu? Mana saudara kamu? Tengok. Sebut yang ketiga, mana saudara kamu? Mana amal kamu? Mana ibadat kamu? Nak juga jawab kan? Dengan saudara ni kita besar. Orang panggil satu bina. InsyaAllah Ta'ala moga-moga dapat rahmatun minallah. Lepas tu saudara kita ni malam ni ada surat ibu bapa. Dia tanya masalah. Tengok ni masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir ni sekadar 10 minit. Kita nak jawab masalah. Dengan anugerahi oleh Allah Ta'ala. Saya nak baca surat di antaranya. Tengok. Dia tanya ni atas surat mari gini. Dia katanya tengok, masa mana yang afdal mari semaya jemaah, mana pergi semaya jemaah. Masa afdal pergi semaya jemaah. Ni bagi orang lelaki dah ni, bagi orang tino ni pemik tahu jadi manfaat salah. Boleh kita royak ke belah kita bemak kita dah. Bahasa mai akhir-akhir dengan jemaah ni pun tak boleh juga ni, kerana jemaah ni seminggu sekali. Hari Jumaat, malam Jumaat tidak ada dah. Malam ia besarkan, malam anugerahi falla, malam berfadilah amal ibadat, bergano-gano hingga siapa nak isak tak boleh dengan malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. Malam Jumaat pangulu malam, hari Jumaat pangulu hari. Sabit kena jaga hari Jumaat. Lebih-lebih lagi kita semaya Jumaat. Ni tengok ni orang ni tanya ni mulai sekali-kali ayah kita tanya ni. Masa mana dia kata yang afdal mari semaya Jumaat, mana pergi semaya Jumaat. Dia kata mari, tak apalah. Mari di sini pergi semaya Jumaat, duduk di rumah tu pergi ke masjid semaya Jumaat. Masa mana afdal. Maka masa mana afdal ni saya nak jawab katanya dalam kitab-kitab ulamanya dia ada 6 masa, 7 masa. Satu pendapat. Masa yang pertama ialah masa matahari naik nampak pandangan mata. Kalau kita duduk patah sebelah naik duduk patah tengok matahari naik habis pada gigi langit, pada pandangan mata kita. Naik sebutir dah matahari lepas pada gigi langit dah. Kalau kita duduk patah menara ke, patah menarik ke, patah bertanding ke, patah terganu ke, katalah. Apa tu umpamanya patah bacok Kelantan kan. Kita tengok matahari naik sikit. Pada gigi langit, masa tu kita pergi di masjid. Pergi untuk nanti nak semaya Jumaat. Ni nak ayat kata. Semaya lain yang tidak ada tahdid. Semaya Jumaat kalau pergi waktu pertama. Katalah pukul 9 pagi lah, kita tak masa mudah. Mata naik, habis matahari sebutir pada pandangan mata kita di gigi langit sebelah masyrik ni, matahari tu naik. Kita pergi masa tu betul-betul ikhlas. Tidak ada nak tunjuk, tidak ada apa. Ikhlas. Sampai kata hati ni tepat sudah. Hati ni tepat melia. Tuai yang tilik sangat. Allah Ta'ala tilik hati kita di akhirat kelak. Dunia apa tu tilik hati dah. Senubari kita dalam. Betul-betul pergi jemaah. Setelah naik matahari kita pergi. Dia kata dapat ganjaran fadilah seperti sedekah utus ekor. Sedekah 1 utus ekor. Siapa dia nak sedekah utus? Engkau tu patut ada gatik kok dalam bertanding kita, kok Malaysia, kok Brunei tak ada ni utus. Kalau ada sekor 2 dia memari tu pun bercakap dah. Buat kaya-kaya tu. Kerana harga 200-300 ribu. Kalau 780 ribu tu tamada benar hak kecil.
Lebih besar sikit 100,000 lebih. Dalam utuh sekor tu, supaya kita sedekah. Hadiah. Rata pahala kita pergi. Tak semaya jemaah lagi. Rata pahala tu hebui. Afdal. Waktu nombor 1, pukul 9 pagi katakanlah. Naik matahari tu. Ni waktu pertama orang nak pergi tunggu dalam masjid serta pergi duk iktikaf. Seperti sedekah utuh 1 ekor. Waktu pertama. Waktu yang keduanya afdal. Kurang sikit. Waktu yang kedua pukul 7 pagi katakanlah. Kita tak situ. Ya kena ada masa, ni masa. Pukul 7 pagi seperti sedekah 1 ekor kerbau. Seekor kerbau. Allahu Akbar. Ni pahala. Benda ni kita kalau kita tak tahu kak dah. Jadi umur kita sekali ni. Semua hidup 1 kali boleh pergi masa yang kedua tak apa dah. Supaya sedekah 1 ekor kerbau. Seekor kerbau. Kerbau besar, kerbau hitam, kerbau merah. Tak ada apa lah, kerbau bala. Bah muka tu 40-70 ribu sekarang dah ke. Yang besar muka tu. Supaya sedekah pahala ganjaran Tuhan wi fadilah. Rata gi jemaah. Gi nanti nak semai jemaah nu pukul 12 lagi. Lah ni pukul 12. Masa yang ketiga, katalah pukul 8. Seperti sedekah 1 ekor lembu. Basah ni. Ni tak nampak belakang ni. Hak nampak lepas mati so. Ni ganjar sabit orang cerdik, ia tengok hak mana hak Nabi cerita, hak mana hak ditakrirkan. Nasbah kepada ibadah. Waktu yang keempat pukul 9 pagi katakanlah, iaitu seperti sedekah 1 ekor kibas ataupun biring kambing. Tu satu pekat. Ni masa yang keempat. Masa yang kelima katalah pukul 10. Pukul 10 11 dah tu masa yang kelima. Seperti sedekah 1 ekor ayam bapok. Pala. Pala rata gi. Masa yang ke-6 seperti sedekah 1 ekor burung merpati. Dan akhir sekali masa yang ke-7. 7 masa. Iaitunya semasa orang azan. Orang azan. Maknanya kotik bila makan masjid jemaah masuk waktu. Kalau sekarang pukul 12. Seperti rategi tu. Kalau jemaah syukur honor besar kerana jemaah ni seminggu sekali buat pula di tempat berhimpun nak 40 orang ataupun 41 ataupun 25 katakanlah ada. Tapi nak royak katanya masa akhir sekalinya masa khatib bila upamanya masa muazzin lah, masa rebe seperti sedekah 1 butir telur. Butir telur. Kita dah ambil ni lah ni. Dah ambil berpati dengan telur. Berpati dengan telur. Upama ya bapak teruk-teruk. Tak apa dah ya bapak. Tapi utuh tak biasa jumpa lagi. Pahala seperti sedekah utuh pukul 9 pagi. Seperti seekor kerbau pukul 7 pagi. Seperti 1 ekor lembu. Tak ada apa kalau kita buat. Seumur hidup ada sekali, alhamdulillah. Ni ayat katanya besar. Masa Allah, masa kita nak pergi semaya jemaah pada waktunya. Ni saudara kita tanya habis. Habis itu. Lepas tu apa Farouk mereka kita tanya tu? Ketika main sunat. Ni saudara kita tanya deh. Boleh rakaat atau boleh azan. Ni pun nak berhenti ke nak maya? Nak semaya lajak lagi, nak tambah lagi. Ni saudara kita tanya ni satu masalah, iaitunya dia duk semaya sunat di dalam masjid. Tak kecuali semaya sunat tahiyat masjid ke, semaya sunat syukur ke, semaya sunat mutlak ke, semata-mata sunat. Dia sunat ni ada semua. Tiap-tiap masa ada. Malaikat lepas semaya asar dengan lepas semaya subuh awal-awal. Tu 5 tepat waktu hok tak boleh semaya, hari semaya. Dia ada makruh semaya. Tapi nak royak katanya seperti kita kata dia duk semaya sunat.
Muazzin naik mari, Isya masuk dah weh. Upama Maghrib masuk dah. Upama Zuhur, upama Asar masuk dah. Masuk dah ni pukul 3.15, 3.30, 3.18 kalau sekarang. Tapi ada saudara kita duk semaya, sore ke 2 orang upamanya. Dia semaya, dia boleh sekra'at dah semaya. Semaya sunat mutlak. Upama sunat tahiyat masjid. Dia semaya sunat tahiyatul masjid. Dia baru masuk dalam masjid, semaya sunat boleh sekra'at. Lepas tu muazzin. Tok kotik ketuk bila kau makan kau lah orang beh bahasa duk beh di masjid tu. Naik mai buka speaker Allahu Akbar azan lah. Kita baru boleh sekra'at. Upamanya baru duk baca Fatihah. Tapi kita tu semaya dulu pada dia beh lagi lah. Adakah kita nak beradu sekat tu kau ataupun nak sambung wisudah? Kerana setengah daripada masa orang beh tak boleh semaya. Kita kena wipeh. Hak tak boleh semayanya masa orang duk beh tengah-tengah duk azan tak sudah kita naik mari semaya tu tak boleh. Tak boleh. Pasal sunat kita kena jawab beh tu, kamalia tu. Kita guna takbir itu tidak ada sunnah Rasulullah. Napa? Tengah orang duk beh kita naik pergi semaya Allahu Akbar. Orang duk hayya 'alas salah kita Allahu Akbar. Tak kena cara lagu tu. Tidak digalakkan, tidak disuruh. Adapun Faruk kita tanya sani, orang tanya tu, saudara kita tanya sani tu, ni tak ada apa. Tak ada kena beradu. Semayalah siapa sudah. Ya kerana kita semaya dulu pada dia beh. Cuma kita semaya tak sudah, dia baru naik azan, naik beh mudah-mudah. Ni semaya siapa sudah. Lama boleh sekra'at orang naik beg kita sipir mufarakah beradu. Cerah dengan semaya. Tak boleh waktu haram tu. Semaya sudah lah. Ada. Ada satu lagi. Ini kali terakhir. Ada saudara kita tanyanya, satu orang mari boleh. Ni utuh orang Tino. Berarti mulai ni. Ni duk makan ni. Ni makan. Banyak orang tak faham. Ni sabit kata ni. Sebenarnya orang Tino ni pun kena mengaji juga cara bahir dia. Tapi sebenarnya tok lelaki abai tu kalau ada abai dah tu. Kalau tak ada abai lagi ayah bapa. Orang perempuan memang mesti dia kena ada darah. 100 orang tak ada seorang. Tu nadir kalinya ada seorang tak mari tak ada arah lah tu dia nya. Tu jadi tapi nak ayat katanya tak ada siapa orang tak ada seorang. Apabila kaedah an-nadiru kal adami tu. Benda jari-jari ada tu supaya tak ada lah. Dia mari satu orang perempuan ni sedang kita tanya. Dia mari biasanya mari katalah wak masalan, mari tepat 1. Tepat 7, 8, 9, terak-terak 10. Setua-tuanya selamat-lambat 10 hari. Cuci itu biasa. Tapi jatuh 1 bulan, dia mari sapanya 13 hari, 14 hari katakanlah. Kadang-kadangnya mari sapa 7, 18 hari. Apa nak kata? Ni panjang sikit ni. Perhati mulai. Dia ada bahasa mari sebulan tak beradu-adu. Ya adik-adik semua perhati dah. Kalau bahasa mari sebulan tak beradu-adu ni bukan dah. Dia kerana kita ambil kaedah sebanyak-banyak haiz. Haiz ni maknanya darah beradab bagi orang Tino, orang perempuan. Orang panggil darah cemar, darah bulan. Darah ni cemar belaka. Kalau tak boleh pun cemar darah, ia najis. Kama dia kerana panggil cemar tu, kerana orang panggil darah tu tak serupa jadi darah hitam mana. Darah mari cemar, kecek kapung. Darah boleh bagi perempuan. Katakanlah besok mari tepat 1. 7, 8, 49 terak-terak dia cuci. Ia 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari terak-terak. Sebelah tu jari dah. Tapi satu kalinya nyemari hingga sampai 18 hari. Jawab dia sebanyak-banyak tu kaedah dia hasa 15 hari, 15 malam. Lepas tu balik sekurang-kurang sehari semalam.
Syabik orang mari tak sapa sehari. Mari katalah 12 jam. Lepas tu cuci cerah mulai. Tak mari dah. Sapa ke esok, sapa ke lusa dak dah. Oh ni bukan darah Bukan darah tu panggil darah penyakit. Dia kena maning, kena semaya semula berlaku dah tu. Kena hundur klik semula. Tinggal berapa waktu. Tapi kalau mari dia ada sehari semalam. Mari pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi esok dah lagi. Pukul 7, pukul 8. Biasalah ketulah. Tu haid. Kerana sekurang-kurang sehari semalam. Kalau mari 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam, 15 jam, lepas tu beradu. Beradu cuci putih sembuh. Hula kapas masuk 2 inci dalam kemaluan pun putih. Lagu ni bukan hai. Ya sekurang-kurang hai sehari semalam. Lebih pada sehari semalam tu hai. Napa? Hatu hok balik kurang. Kalau hok balik banyak, jedik deno. Nyo mari tepat 1, kita tanda mulai. Tepat 15 mari lagi. 15 hari, 15 malam. Tepat 16 tu mari lagi. 16 hari, 16 malam. Tu bukan dah. Ya sebanyak-banyak 15 hari, 15 malam. Lebih pada 15 hari, 15 malam, hok tu dia panggil darah istihadah, darah penyakit. Darah ni banyak mana mari pun wajib basuh, wajib mani, wajib semaya. Kalau bulan Ramadan wajib puasa. Itu dia panggil masa cuci. Ya dalam haid ni sebulan. Cuci 15 hari, cemar 15 hari. Masa haid 15 hari, masa cuci 15 hari. Kalau ambil tempat 1 sampai tempat 15 tu haid, tak ada apa-apa situ. Tu sebanyak-banyak haid dah dia mari. Berah masa hari yang kena belah bukan haid dah. Hari 17 nyata tu masa cuci. Kena maning dah hari yang kena belah. Maning cuci mulai walau tu baik darah, ambil kotik, ambil kapas. Tok mulai di kain lepas baru orang jamin dulu. Lah ni tak ada baru, dia pakai tok kapas mulai, tok potek selapis lagi semaya. Ya dah jadi lagu ni bahasa main pelik-pelik ni. Ada main cocok tak kepala bahu, duk main makan hubak tu dah jadi tu. Ni jaga ni ni. Nah, kadang-kadangnya kata sebulan, biasa tanya saya, sebulan dak mari darah. Panak kata gana tu sebulan. Maka kena hitung dia mari tepat berapa. Wak masalah mudah, mari tepat 1. Tepat 15 tu dia cuci dah. Tu masa putus dah. 16, 17, 18, 19, 20 tu. Dia sampai tepat 1 pulak tu. Ni mari 2 bulan tak beradu-adu. Tu kena peksak dah lah. 15 hari cuci, 15 hari kena semaya. Apa ni? 15 hari haid, 15 hari kena semaya. Syabik dok kacau ni ya gini. Takut kita kata hari yang ke-17 pun haid. Maka 10 waktu dah kita tak semaya. 1 waktu, 8 kata tahun ni aku. Kita dah mahir malah semaya. Itu humi sampai itu sebelah balik abel apa kalau ada si suami tu kena jaga sini. Kadang-kadang abel dia mujur je dia mani semata. Tapi nak ayat katanya masa cuci 15 hari dan masa haid 15 hari. Mari tepat 1, tepat 15 tu masa haid. Kalau duk mari lagi. Tepat 16 tu masa cuci dah. Tepat 17, 18. Dia sampai ke tepat 1 pula tu masa cuci. Berah tepat 1 duk mari lagi. Masa haid pula orang panggil. Kalau 3 bulan turut tak beradu-adu, maka kita kena perhati hari mari. Tepat 1 sampai tepat 15 masa haid. 15 lagi sampai ke tepat 1 pula masa cuci. Tepat 1 sampai tepat 15 masa haid. Kerana nak cek nak perbezaan ni waktu cuci dah hari ni. Supaya kita nak maning, nak belima, nak akad hadah, nak mani cuci dah, nak semaya walaupun darah dah. Nak puasa walaupun darah kita duduk tubih beleh-beleh mari. Apa kaedah ni tahu cuci ni yang kita kena sumak kapas. Bila kita colek beli seci masuk, bui putih sembuh tu baru cuci. Kalau duk ada lagi nyemeh-meh supaya dengan sirai ke kalau lebih kurang tu tak cuci lagi. Kena bui putih sungguh baru kita mandi, baru sah. Ni kaedah orang tanya, saudara kita tanya masya-Allah. Hey, tu sebanyak-banyak berapa hari sekurang-kurang hari, berapa jam ataupun berapa hari. Sekurang-kurang hari sehari semalam. Kurang pada tu kalau cuci dah bukan hari, kena semaya, kena kembali qada semula. Kalau lebih sehari semalam tu adalah hari. Dan sebanyak-banyak hari 15 hari 15 malam. 15 hari lagi kita sampai tempat 1 semula lah. Wak misal tempat 1 saat ni tu, maka masa cuci dia panggil. Walau darah nak mari sebulan cak,
Masa haid 15 hari tak boleh semaya. Masa tu hari semaya tak sah. Masa tempat 16 lagi sampai ke tempat 1 pula tu masa cuci. Hak ni wajib kita kena berlima cuci semaya. Walaupun ada darah, kita ikhtiarlah baru kau mana seperti lah ni kau tak payah semaya. Banyak duk berlaku sampai ke 20 hari dia katanya. Tak semaya 5 hari tu jadi perih lah. Ni takut sekali-kali. Gak 5 hari berapa? 25 waktu. Pas nak kata gena kita. Dia dah letak semaya. Ni kita sabit tu lah ulama perbezaan witr anak besar masalah ni dia berlaku benda ni. Tidak Imam Syafi'i kita tak korek satu nak tahu bab ni sampai sebegitu lalu. Kerana orangnya lain orang, lain jadi, lain penyakit. Akan berlaku benda lagu ni. InsyaAllah ta'ala makanya masa tu. Ada soalan. InsyaAllah ya baik-baik. Soalan ni apa? Tanya tu apa? Tanya mayat kau ada bodoh, kau ada api lagi. Lepas tu nak main sunat ni boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara kita tanyanya semaya kodoh tu belana lagi. Ya kan muka kita semaya tu umur 30 dah. Balik umur 15. Pas kalau balik mari mani ngah keluar dek 6 lagi dah. Dia umur 11 12 tahun dah. Ya umur 9 tahun kalau mari upama dia lelaki mari mani wajib dia semaya walau umur 12 tahun. Kena mani semaya jadi orang tua dah. Orang panggil hukum mana taklif dah. Wajib semaya. Dia tidak ada nak ambil buat intibar dah. Agak kita pakai umur 15. Balik umur. Kama dia lah ni kadang-kadang semaya tu, tapi lah ni lain dah budak umur 12 13 pun semaya dah. Kalau masa dulu, masa saya kita dah ingat dah gitu lebih kurangnya. Dah cilik-cilik. 15 sampai ke 40 macam cilik-cilik lagi. 30 40 baru semaya. Tu pun bahasa itu. Baik. Maksud hak saudara kita tanyanya semaya kodo belana. Lepas tu dok bergaduh nak semaya sunat. Boleh ke tak boleh? Lagu tu baru. Jawab tak ada apa. Boleh semaya. Lagi? Tak ada lagi. Kita ambil asal. Semaya tak lagi. Boleh semaya sunat. Tak ada kata mu ada kodo ni haram semaya sunat tak boleh ni. Tak. Semaya lah sunat. Tapi hak mu tinggal tempat nak. Hak mu tinggal tu wajib seumur hak tu kodo. Wajib kembali semula. Gak tahu berapa puluh waktu kalau pandai cek. Aku tinggal umur 15. Gismaya tak putus umur 30. 15 tahun. 15 tahun tak ada semaya sewaktu hamba. Nampak tak? Umur 30 tu semaya tak bisa tinggal. Ni cek tengok. 15 tahun tu berapa ribu berapa ratus waktu. Setahun berapa ratus waktu. Tu berapa ribu waktu. Kena qada berkapih. Tak apa ya ni. Ingat kena qada. Hani we tua dok bergaduh ngak qada ulama dok suruh qada ni. Tak leh nak peri. Kena qada. Akan tetapi gitulah kita duknya dengan rahmat Tuhan, dengan kurnia Allah Taala. Walaupun sesal sebedah kena qada. Tapi kita duknya kita ni pendek katanya kena qada. Tu sahabat kata lah ni tak timbul semaya terawih, semaya sunat tak jadi kalau qada duk belana. Ya gitu sungguh. Nak tandai qada dengan sunat besar mana? Besar qada. Langit dengan bumi jauh lagi qada. Qada hak Allah Taala mentakkid hak fardu. Hak ni hak wajib sebagai bayar hutang kita. Tak lepas tak bayar hutang, lepas. Kita lekat hutang sama kita, tak lepas. 1,000 2,000 sekekup tak lepas kalau Tuhan kalau Tuhan tak halal. Ni Allah Taala tak halal tak boleh kena semaya. Kerana hak dia fardu. Padahal hak tu kita nak semaya sunat, tak salah. Tak salah semaya. Lepas tu jawab kalau boleh ke tak? Ada duk khilaf tu. Tapi kita ambil dengan anugerah Allah Taala dapat pahala. Wal haramu la tanfil falidata. Bermula semaya hare rata kita tak qada. Semaya sunat dapat pahala. Tu kata setengah ulama terbit lagu tu kaedah dia. Semaya sunat boleh pahala. Tapi qada tak lepas itu. Dan ada juga setengah pendapat kata
Kalau ada qada semaya sunat tu tak dapat pahala. Selagi ada qada. Jadi masalah khilafiyah di situ. Masalah khilafiyah tetap pahala tu. Hok qada tak ada khilaf dak. Wajib qada situ. Sampai tu duk bergaduh pada bulan Ramadan tu. Duk bergaduh nak semaya tarawih. Balah 8 rakaat, 12 rakaat, 12 rakaat. Mun qada belana semaya qada, kita balah timet tu. Dia timet masa sejeh nak semaya tarawih. Hak qada tengah hari tak ada nak qada, kita nak belaga situ. Tepat kita jadi salah. Tak walah sungguh dah. Tak perlu mana semaya sunat aku nak semaya sunat pak qada belana aku qada. Semaya qada. Tu hak bagus, hak qada tu. Dalam hatu qada dak, sunat dak. Jadi rugi belaka. Tapi qada jangan tinggal. Kita qada lah. Ya paling comel dia kata boleh kena satu waktu zuhur kita buat dua. Qada so tunai so. Qada so tunai so. Tak ada apa. Ada apa. Hon ni comel sekali. Tu dalam waktu buat semua. Pukul 8 pagi pun tengah dah kita qada. Tak ada ke mana. Qada zuhur, qada asar. Dak lah. Pada hukum gitu, tak lepas. Tapi walau bagaimanapun kita setia usahalah. Moga-moga dengan kita duk menangis tu kita tak adanya mati, moga-moga kita kena harap. Tak boleh kitanya memutuskan asa. Kata Tuhan tak ampun daripada tinggal semaya. Boleh jadi tak ada diampunkan. Tapi walau bagaimana tak lepas dari janji ye. Lagu tu. Tapi janganlah semaya qada dak dah. Sunat pun dak dah. Tu salah kedua-dua. Habis dah insyaallah taala kau datuk dah. Maka malam ini pukul 9.20. Moga-moga saya harap kata dah capu-capu malam ni insyaallah taala. Tak lain lupa dekat malam Sabtu dapat tak ada uzur apa saya dengan Faruk. Duk dapat saya ni FC kita dah lah. Kena belaka Faruk Batas Baru ni. Baba Cenak FC ni hok dia. Saya ni sebagai dia panggil mari buat haflah seminggu sekali. InsyaAllah ta'ala moga-moganya dapat rahmatun minallah, dapat ganjaran yang paling besar bagi kita, sama-sama kita dapat. Sebagai kita adalah hamba yang jahil, hamba yang da'if untuk mendapai diri kita dengan Rabbil Aziz, Rabbil Alamin. Kata tu saja saya hundur diri dengan lafaz mulia kata Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Baik, sama-sama sihat wal afiat.